Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 12 ingin membentangkan mengenai aplikasi Falsafah Sejahtera. Saya Daniel. Saya Adi. saya Muhammad Haziq. Saya Aiman Iskandar. Saya Muhammad Afiq Iqbal. Okey, kelas. Hari ini kita akan sambung dengan tajuk aplikasi Falsafah Sejahtera. Okey. Aplikasi ini ada beberapa aspek ya. Okey, saya akan menerangkan mengenai aspek yang pertama. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan mengenai aplikasi Falsafah Sejahtera dalam aspek politik pasca kebenaran. Pada mulanya saya akan menerangkan mengenai apakah yang dimaksudkan dengan politik pasca kebenaran. Politik pasca kebenaran didefinisikan sebagai satu keadaan apabila emosi dan kepercayaan pribadi dianggap lebih tinggi jika dibandingkan dengan fakta dan data yang objektif dalam usaha mencari kebenaran. Ianya bertentangan sama sekali dengan kaedah pendidikan saintifik yang lebih konvensional. Pada tahun 2016, terdapat dua peristiwa yang memicu perkembangan pasca kebenaran ini di seluruh dunia. Iaitu yang pertama, referendum Brexit pada 23 Jun 2016. Dan yang kedua adalah kempen politik Donald Trump pada Julai sehingga November 2016. Kemenangan Trump ialah dua akibat yang nyata muncul daripada gejala pasca kebenaran ini. Kedua-dua fenomena ini terhasil bukan daripada fakta dan rasionalisasi, tetapi pengaruh daripada sentimen yang diprojeksikan secara lambakan dalam media sosial. Sebahagian besar daripada proyeksi ini berbentuk adanya sentimen dan menularkan berita palsu yang cuba membenarkan adanya sentimen itu. Ia diwar-warkan sebagai fakta alternatif. Tetapi pada hakikatnya, ia hanyalah pendustaan dan permainan sentimen semata-mata. Dalam konteks negara Malaysia, terdapat cubaan untuk mensucikan figura-figura politik dengan membekalkan slogan malu apa bosku. Para simpatisan ini tanpa segan silu mempertahankan ketua mereka walaupun tanpa bukti yang kukuh. Saya akan menerangkan mengenai cara-cara untuk menangani fenomena pasca kebenaran di Malaysia. Yang pertama adalah kerajaan perlu menaik taraf teknologi bagi tujuan pengesahan fakta di media sosial. Sebagai contoh, aplikasi MySejahtera telah dilancarkan oleh pihak kerajaan bagi menepasti berita-berita palsu yang terdapat di media sosial. Seterusnya, kerajaan perlu melibatkan komuniti saintis dan akademik secara langsung dalam pembuatan dasar kerajaan. Hal ini adalah kerana para saintis dan akademik menggunakan data dan fakta jika hendak membuat suatu keputusan dan bukan berdasarkan emosi semata-mata. Yang ketiga adalah respon yang lebih giat diperlukan daripada kerajaan untuk melawan fenomena pasca kebenaran ini. Kerajaan perlu lebih cekap dalam menepasti berita-berita palsu yang disebarkan di media sosial. Akhir sekali, kemampuan kerajaan menyediakan kandungan-kandungan media bagi tujuan penyampaian informasi yang tepat kepada rakyat. Hal ini diyakini dapat membantu dalam mengurangkan penyebaran berita-berita palsu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Fenomena pasca kebenaran sudah tidak asing lagi dan menyebabkan berlakunya banyak pergolakan di belahan dunia lain. Parti-parti komponen haruslah berwaspada dan memberikan respon dengan keadaan yang segera jika terdapat berita-berita yang mencurigakan. Hal ini diyakini dapat memberikan manfaat kepada rakyat Malaysia jika kerajaan komited dalam menangani isu tersebut. Faham ya semua? Okey, sekarang siapa boleh terangkan aspek seterusnya? Jadi saya. Baik doktor, bagi ini saya yang akan terangkan. Pada page pertama, saya akan menerangkan apakah itu keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi adalah situasi atau keadaan di mana setiap orang maupun setiap manusia mendapat harta yang berhak kepadanya. Ini bererti bahawa keadilan dalam bidang ekonomi adalah perlakuan yang adil bagi setiap orang untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan keperluan dan potensi yang ada tanpa mengira gelaran ataupun darjat seseorang manusia itu. Pada page kedua pula, saya akan menerangkan contoh-contoh keadaan ekonomi. Contoh-contoh keadaan ekonomi yang saya terangkan mempunyai dua contoh, iaitu sistem ekonomi Islam dan juga sistem ekonomi sosialis.
Kita mulakan dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam mengamalkan konsep persamaan Islam beri hak, iaitu peluang cari harta dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga tidak menidakkan hak golongan miskin, mengutamakan tanggungjawab sosial. Contoh yang seterusnya adalah sistem ekonomi sosialis. Apakah sistem ekonomi sosialis? Sistem ekonomi sosial ini, ia meletakkan konsep sama rata terhadap setiap manusia. Manusia mempunyai status pendapatan yang sama rata. Pemilikan harta bagi ekonomi sosialis adalah menjadi hak milik pemerintah. Pada pej ketiga pula, saya akan menerangkan aplikasi keadaan ekonomi yang ada di tanah air kita ataupun Malaysia. Ini merupakan sejarah. Di Malaysia mempunyai pelbagai kaum, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Oleh itu, kerajaan telah merancang strategi untuk membasmi kemiskinan antara kaum dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Hal ini dapat mensamaratakan setiap pihak. Seterusnya pula, kerajaan Malaysia juga telah mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum, antara kawasan bandar dan luar bandar. Kaum yang tinggal di luar bandar adalah orang-orang kampung yang menuai padi, menuai getah dan sebagainya. Ini sedikit sebanyak dapat menyeimbangkan setiap rakyat Malaysia. Dan ketiga ataupun seterusnya, kerajaan telah memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kemudahan-kemudahan infrastruktur dan lain-lain. Seterusnya, saya akan menerangkan aplikasi keadaan ekonomi pada isu semasa iaitu pada tahun 2020. Oleh yang kita tahu, negara kita sekarang telah melanda wabak COVID-19. Untuk mengelakkan penyebaran COVID-19 ini, kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac 2020. Ini bermakna segala aktiviti sukan, perniagaan, pekerjaan, pembelajaran dan sebagainya terpaksa dibatalkan. Ini sedikit sebanyak dapat mengganggu ekonomi rakyat dan pendapatan rakyat. Oleh itu, kerajaan telah mengumumkan bantuan rangsangan iaitu pemberian one-off hampir 10,000 bilion kepada golongan M40. Ini sedikit sebanyak dapat membantu kehidupan rakyat dan menstabilkan pendapatan rakyat. Terima kasih kerajaan Malaysia. Okey, bagus. Haziq? Mana Haziq? Ya, saya di sini doktor. Maaf sebab saya lambat. Okey, tak apa. Boleh beritahu kawan-kawan tentang maksud keamanan global? Baik doktor. Aplikasi falsafah sejahtera dalam aspek keamanan global. Keamanan bermaksud tidak berlaku pergolakan sama ada perbalahan antara rakyat dalam negara ataupun negara lain. Hidup di dalam keadaan aman menjadi impian setiap negara di dunia ini. Hubungan baik antara negara mendatangkan kebaikan dalam pelbagai aspek. Indeks Keamanan Global. Laporan utama keamanan dunia yang membentangkan kajian dan analisa paling menyeluruh yang didorong oleh data terkini mengenai arah kedamaian, nilai ekonominya dan bagaimana membangun masyarakat yang aman. Contoh isu semasa, keamanan global. Populisme bermaksud pendekatan yang menekankan kepada peranan rakyat sebagai satu kuasa melawan terhadap golongan atasan. Contohnya, kebangkitan ideologi populisme ini telah mengakibatkan rakyat ingkar dengan perintah kerajaan pusat dan tidak mengendahkan perintah yang diwatakan. Contohnya, apabila musim COVID-19 ini, kerajaan telah menguasakan perintah kawalan pergerakan. Rakyat seharusnya duduk di rumah dan hanya keluar untuk membeli barangan keperluan sahaja. Namun, ada segelintir rakyat yang ingkar dengan perintah itu dan keluar sesuka hati tanpa tujuan. Hal ini akan menyusahkan kerajaan untuk membendung wabak COVID-19 ini.
Populisme akan memecah belahkan masyarakat, menyusahkan diri dan negara, dan kehidupan. Justru keamanan masyarakat sejagat akan terancam. Egoisme adalah sifat individu yang ingin melakukan sesuatu perkara yang hanya mendatangkan faedah kepada dirinya sendiri. Pada musim wabak COVID-19 ini, ada individu yang tidak bertanggungjawab yang telah menjual topeng muka dengan harga yang sangat tinggi berbanding harga standard topeng muka yang kebiasaannya dijual di farmasi. Topeng muka itu sudahlah mahal, kualitinya adalah sangat teruk. Ketidakpuasan hati antara pembeli kepada penjual akan wujud dan pergaduhan akan berlaku. Keamanan dalam negara juga akan tergugat. Individu yang tidak bertanggungjawab cuba untuk mempromosikan ideologi komunisme dan sosialisme, menyebarkan fakta salah dan mengelirukan mengenai perjuangan komunis serta membangkitkan sokongan dan simpati terhadap perjuangan komunis itu. Ideologi tersebut haruslah dibendung dan dielakkan kerana ideologi itu semestinya akan menggugat keamanan negara. Seperti yang kita tahu, Malaysia adalah negara multikulturalisme, bermaksud wujudnya banyak kaum, agama dan warisan, serta pemikiran budayanya dalam satu-satu tempat. Jika hal ini tidak dibendung oleh pihak berwajib, maka insiden 13 Mei 1999 akan berulang sekali lagi, iaitu rusuhan kaum besar-besaran yang menyebabkan pertumpahan darah. Kesimpulannya, Malaysia masih kekal aman sejak kemerdekaan sebagai hasil daripada pelaksanaan ideologi dan dasar yang mengutamakan kepentingan semua rakyat di negara ini. Ideologi dan dasarnya yang sederhana digubal untuk menjanjikan keamanan dan kestabilan yang berterusan. Rakyat sentiasa merasa selamat serta dapat menikmati manfaat pembangunan yang disediakan oleh kerajaan. Semangat patriotisme perlu disemai dalam diri setiap individu di serata dunia kerana ia akan mewujudkan rakyat yang bertanggungjawab demi menjaga keselamatan negara dan juga mengekalkan keamanan negara sekaligus keamanan global. Baiklah, sekarang ni Atik mana Atik? Saya nak suruh terangkan mengenai cabaran globalisasi dan revolusi perindustrian 4.0 ni. Maaf Duta, Hati tak dapat datang. Tapi dah ditinggalkan video. Oh, baiklah. Mari kita buat sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Atik Asfar bin Askani dari Fakulti FKKK ingin membincangkan tentang tajuk globalisasi dan revolusi 4.0. Jadi, apakah itu yang dimaksudkan dengan globalisasi? Globalisasi menurut Forum Antarabangsa ialah gerakan dunia kepada satu ekonomi sejagat yang didominasi perdagangan korporat dan institusi supranasional yang tidak dipertanggungjawabkan kepada proses demokrasi atau undang-undang. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa pula, ia juga dapat didefinisikan sebagai pergantungan ekonomi yang semakin berkembang antara negara melalui kenaikan jumlah dan kepelbagaian tukaran barangan dan perkhidmatan, pergerakan pelaburan antarabangsa bebas. Globalisasi ini meliputi dari aspek ekonomi, politik, budaya dan teknologi yang terikat. Hal ini demikian menyebabkan ia merupakan kunci kepada kualiti kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kebaikan dan keburukan yang dicetuskan oleh globalisasi ini akan mewujudkan pertikaian yang kuat. Apakah pula yang dimaksudkan dengan revolusi 4.0? Secara asasnya, revolusi industri 4.0 atau lebih dikenali sebagai IR 4.0 mewarnai gaya hidup dan tindakan masyarakat dunia.
Ia memerlukan semua pihak bertindak pantas seiring dengan pembangunan pesat dalam produk berteknologi dan sistem otomasi lebih pintar. Menjelang 2019, Malaysia adalah salah satu daripada negara yang sedang maju ke hadapan dalam mewujudkan revolusi 4.0. Secara asasnya, ia melibatkan Internet of Things ataupun IoT dalam hampir semua aspek kehidupan seharian yang menjurus kepada elektrik dan revolusi industri ketiga, yang di mana revolusi 3.0 lebih kepada IT ataupun teknologi maklumat. Contohnya, pada zaman sekarang kita mula didedahkan mengenai rumah pintar, kereta pintar, telefon pintar dan banyak lagi elemen pintar yang diterjemahkan dalam teknologi melalui industri 4.0. Untuk menuju revolusi perindustrian 4.0, terdapat 9 tonggak utama yang perlu kita ketahui. Antaranya ialah robotik otonomi, simulasi, teknologi awan iaitu cloud system, sistem integrasi, industri IoT, security cyber, pembuatan aditif, realiti maya dan analisis big data. Apakah pula cabaran globalisasi yang dihadapi oleh Malaysia? Dari segi ekonomi, ia mencetuskan kemunculan pasaran global di mana semua syarikat bersaing untuk mendapatkan carta tertinggi untuk berdagang bersama negara-negara di luar. Dari segi politik pula, ia dapat membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Dari segi budaya pula, ia akan mencetuskan pengaruh daripada anasir luar seperti K-pop, budaya barat dan macam-macam lagi. Dan apa pula cabaran revolusi perindustrian 4.0? So, cabaran revolusi perindustrian 4.0 pula ialah teknologi yang semakin maju, di mana kita dapat melihat pelbagai macam-macam jenis alatan yang lebih maju dan makin berkembang pesat. Selain itu, ia juga dapat mencetuskan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri dan institusi perindustrian, di mana mereka ingin meminta beberapa jenis teknologi untuk ditawarkan di dalam institusi pendidikan. Yang ketiga, cabaran revolusi perindustrian 4.0 pula ialah tenaga kerja yang aktif, di mana pekerja-pekerja mestilah ambil tahu tentang teknologi ini supaya mereka tidaklah ketinggalan. Oleh itu, ingin saya rumuskan bahawa globalisasi dan revolusi perindustrian 4.0 ini mempunyai banyak cabaran. Kita sebagai masyarakat perlulah bersedia untuk menghadapinya. Akhir sekali, kita mestilah celik IT ataupun bergerak satu langkah ke hadapan supaya kita tidak ditelan zaman. Sekian daripada saya. Terima kasih. Soalan. Kalau tak ada, kita teruskan dengan cabaran revolusi perindustrian 5.0. Iqbal, boleh kamu terangkan? Okey, baiklah doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal bin Zulkifli akan meneruskan lagi pembelajaran ini dengan tajuk yang diberikan kepada saya iaitu cabaran revolusi 5.0. Untuk pengetahuan anda, dunia masa kini telah mengalami revolusi industri 4.0 di mana hampir separuh pekerjaan manusia dilakukan oleh mesin. Tetapi, bagi revolusi 5.0 pula, ataupun nama lainnya ialah zaman mesin, di mana hampir kesemua pekerjaan-pekerjaan biasa yang dilakukan oleh manusia telah dilakukan oleh mesin dan juga robot. Terdapat 3 cabaran untuk merealisasikan revolusi 5.0 ini. Yang pertama, halangan kemanusiaan. Yang kedua, kos yang teramat tinggi. Dan yang ketiga, ianya memerlukan masa yang teramat lama. Halangan yang pertama adalah halangan kemanusiaan. Halangan kemanusiaan ini bermaksud apabila sesetengah manusia tidak berpuas hati dan melakukan pemberontakan kerana pekerjaan-pekerjaan mereka telah diambil alih oleh robot dan juga mesin. Selain itu, negara juga akan mengalami kepayahan dalam menstabilkan ekonomi selepas revolusi 5.0 ini berlaku
kerana ramai di antara manusia-manusia yang telah kehilangan pendapatan selepas pekerjaan mereka diambil alih oleh mesin dan juga robot. Halangan yang kedua adalah ia memerlukan kos yang teramat tinggi. Apabila kita menyebut mengenai mesin pintar, mesti kita terbayangkan berapa harga untuk menciptakan sesuatu mesin itu. Ternyata, sesebuah mesin akan menelan kos sebanyak jutaan ringgit bagi menyempurnakan tugas mereka seperti manusia. Oleh itu, terlalu banyak duit yang perlu dikeluarkan oleh syarikat-syarikat bagi membina mesin yang mereka kehendaki. Terdapat dua situasi yang berbeza di sini. Yang pertama, negara-negara kaya seperti Amerika Syarikat dan juga Jepun, dan juga negara-negara miskin seperti Uganda dan negara yang sedang mengalami perang seperti Iran. Bagi negara-negara yang kaya, mudah untuk mereka melakukan revolusi ini kerana mereka mempunyai dana yang mencukupi. Tetapi, bagi negara-negara yang sebaliknya, mereka tidak mempunyai dana yang cukup. Malahan, negara mereka juga sedang mengalami perbalahan seperti perang. Dan halangan yang terakhir adalah kekangan masa. Revolusi ini adalah revolusi secara besar-besaran. Ia pasti akan memakan masa yang agak lama. Selain itu, penghasilan mesin dan robot canggih juga akan memakan masa yang agak lama untuk menyiapkan mereka bagi melakukan kerja-kerja manusia. Tambahan pula, di masa akan datang akan terlahirnya satu kaedah pembelajaran yang baru yang dinamakan jukebox. Jukebox ini adalah satu kaedah yang memberi kebebasan kepada para pelajar untuk memilih mata pelajaran ataupun subjek yang mereka sukai sahaja bagi melanjutkan pelajaran di masa akan datang. Perubahan ini akan mengambil masa yang lama kerana Kementerian Pendidikan akan berusaha untuk menyesuaikan diri pelajar dengan aliran pembelajaran yang baru ini. Kesimpulannya, semua pihak perlulah bekerjasama bagi merealisasikan revolusi 5.0 ini demi kebaikan umat sejagat di dunia ini. Baiklah. Ada yang nak bertanya? Ada soalan ke apa ke? Tak ada kan? Okay, kalau tak ada, saya akhiri kelas kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.